Sapi bodoh. Yang ini bohong mau dah. Unta padang pasir. Janganlah, ini banyak kenangan tau. Tetapi syaitan dan jin ini boleh dengan izin Allah menyerupai makhluk yang jadi hantu polong, puntianak. Pun kalau kita nak berzekah, ikut dia punya SOP protokolnya ialah orang yang paling rapat dengan kita, adik-beradik yang miskin. Kalau cakap, cakap yang baik-baik. Kalau tak boleh cakap yang baik, kita patut diam. Pandainya. Ustaz Atu. Assalamualaikum, Syekh Lawak Tak Lara bersama dengan saya Ajak Shiro dan juga Ato Jiro. Syekh buat cawan. Syekh ini dia Syekh. Ini dia. Oh, air kopi. Air kopi, aku minum air kopi. Tapi untuk kita punya tetamu kita jangan suka-suka tuang. Betul, sebab kita tidak tahu dia mau minum apa. Yes, alright. Kepada anda semua yang baru menonton Lawak Tak Lara, nak bagi tahu sikit. Lawak Tak Lara ni program baru ni, kita akan sembang-sembang sama ada filem-filem ataupun cerita-cerita yang pernah dimainkan di televisyen, di drama-drama, di show warna. Kita akan kupas balik. Betul. Daripada scene-scene dalam tu. Betul, yang masalah-masalah dalam scene tu sebenarnya pun terjadi dalam kejadian seharian. Komuniti kita. Kehidupan seharian, kejadian seharian apa. Benda kau ni jadi host ini cakap tidak betul. Aduh. Alright, Atu. Apa dia, Syekh? Minggu ni dengar penceramah ni dengan kau dulu member. Oh, iyalah, saya cerita sikit latar belakang lah. Dulu sebenarnya saya pernah sekolah pondok sama-sama. Saya senior. Ini junior. Junior dia? Ini junior kau yang nak tahu ni? Saya senior. Saya ingat lagi dulu saya first time dia masuk. Kau pernah bully dia? Bully lah. Orang baru kita kena bully lah. Ya ke? Ya. Okey, kalau nak tahu siapa junior tu, jom kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Orang lain. Orang lain. Orang lain Datuk. Saya maksud orang lain. Datuk ya. Aku junior. Junior dia kata. Datuk, tak ada Datuk. Saya main-main saya Datuk. Kata sekolah pondok dulu dia bully Datuk lah apa betul. Lain. Bukan yang ni? Bukan. Datuk saya lah Datuk. Alhamdulillah. Apa yang cakap mana bukan. Ini kan Datuk kan. Datuk nampak sihat. Alhamdulillah, syukur. Apa rahsia tu ni? Nampak sihat. Tengok dia ni nampak sakit. Itulah, saya kadang-kadang kalau pergi pasar pun orang panggil saya Zul Arifin. Saya kata bukan. Macam tu orang kira. Itulah saya kata macam keboh kata. Saya pun sedih lah. Zul Arifin ya. Tapi kenal lah Datuk. Ada kalau sekelas pandang. Memang ya. Zul Arifin. Okey, Datuk, hari ni kita kat Lawak Tak Lara ni kita nak mula dengan klip kita yang pertama ni. Dah ready ke? InsyaAllah. Jom. Kabarnya pasal hantu. Oi, roll sikit. Kamran, macam mana kita nak tahu yang Kak Iman ni hantu tu kan? Cuba cerita. Kita tonggeng tengok. Kalau kaki dia tak jejak lantai tu, maknanya dia hantu. Cemi ketonggin. Awak aku pula. Tak mau lah. Duk tak duk aku nak kena tonggin tengah orang tamu ni awak apa? Tonggin. Aku sendiri yang tengok tadi. Kaki dia memang jejak lantai. Kaki dia memanglah boleh jejak lantai. Yang tak boleh jejak tanah. Mana? Ini kita tengok dengan mata kasar. Kita kena tonggeng tengok. Kena tonggeng. Tonggeng lagi. Apa dia? Saya macam betul ke kalau kita tengok benda tonggeng boleh nampak benda terapung. Itu tak penting lagi. Yang paling penting hantu tu. Wujud ke tak wujud hantu tu. Kalau dalam Islam ni hantu ni memang ada ke tak ada tu? Agak-agak ada tak?
Tahu dah tak pernah jumpa tu, tapi Ini bukan hantu ke? Ini bukan hantu. Mati nanti hantu. Tak ada. Sebenarnya hantu tak ada. Yang ada jin dan syaitan. Dalam Quran, dalam hadisnya tak ada sebut di mana-mana pun dari kacamata agama kita lah ya, yang hantu tu wujud. Tetapi syaitan dan jin ini boleh dengan izin Allah menyerupai makhluk yang jadi hantu polong, pontianak, toyol dan sebagainya. okey. Tak ada, hantu tak ada. Tapi bukan, ini berdasarkan pengalaman sendiri Datuk. Time tu saya curi pelam. Kan hantu mencuri. Saya curi pelam, tapi saya nampak kelibat. Ya, ya. Dia dalam 10 second. 10 second benda tu goyang. Terus saya lari. Terus besok saya demam. Ya, ya. Ya, Itu- dia sebenarnya kalau kita jumpa hantu-hantu ataupun kita rasa benda tu, macam mana kita nak lolak tu? Ataupun kita nak cakap sesuatu, aku tak kacau kau jangan kacau aku, aku tak kacau kau. Orang dulu kan, atuk jangan kacau saya atuk, nenek jangan kacau saya nenek. Nenek tu ya, anak cucu tumpang lalu majalah. tu. Majalah tu kita pernah kahwin dengan dan ni. So sebenarnya itu kepercayaan je. Kepercayaan dan yang tak boleh dipakai lah ya. So kalau kita terserempak dengan makhluk yang bergelar yang kita kata hantu, sebenarnya jelmaan daripada jin atau syaitan, kita kena satu ta'awuz, auzubillahi minasyaitanir rajim. Kita boleh azan ataupun sebut doa yang paling ringkas yang Nabi ajar, auzubikalimatit tammah min syarri ma khalaq. Jadi kalau nak baca panjang semua memang tak sempat. Kita jumpa makhluk macam dia tadi kan. Jumpa makhluk mana nak sempat nak baca macam-macam. So ataupun azan tu yang terbaik sebab kita sebut nama Allah aja, maka insya-Allah makhluk ni akan lari. Kalau tak sempat azan, time tu nampak hantu tu time air raya, takbir pun boleh kan? Baik kau jemput dia makan dulu, ketupat. Mana tahu tak sempat kan time tu kan, kita mana tahu time raya kita nampak hantu. Okey Tok, selain daripada soalan daripada kita orang ni, ada lagi pemanggil ni rakan selebriti kita. Rakan selebriti suka kita rakankan dia. Senior ni. Oh, si Ani bos sini. Okey, kita bersama dengan Jama Idham. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak bos. Ini dia pembikin cerita hantu. Sihat. Alamak. Alhamdulillah. Apa khabar je? Apa khabar tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Tuan CEO. Tahniah ya, tahniah. Tahniah, lepas ni boleh buat cerita hantu lagi. Kau jangan macam-macam. Kau pun pernah berlakon cerita hantu tu. Itulah. Okey, mungkin ada soalan tu nak tanya tu. Kalau kita tengoklah tu kan, bila kita buat filem hantu bila filem hantu, selalu orang mengatakan bahawa bila kita buat filem hantu ni seolah-olah kita melarikan akidah orang. Kerana kita buat filem, kita suruh orang takutkan hantu. Sepatutnya kita kena takutkan Tuhan. Tapi hasrat sebenarnya ketika itu apabila kita buat filem hantu, pasal macam saya lah, apabila saya buat filem hantu dulu, saya punya niat satu je. Mana ada filem yang boleh kita memperdengarkan kebesaran ayat-ayat suci Al-Quran, kata azan, hanya cerita dengan cerita hantu je yang kita akan banyak dengar semua ayat-ayat tu. Tapi apabila orang melihat bahawa seolah-olah kita melarikan akidah orang dengan mengatakan bahawa kita menakutkan orang dengan takut hantu daripada takut Allah. So bagaimana tu? Hebat ya. Hebat Dia kalau tuan-tuan pengarah ni, tuan CEO ni lain soalannya. Cara tanya pun macam bos lah. Terima kasih. Soalan sangat baik lah. So itulah bab kata guru-guru saya bila kita nak buat satu perkara ni, baik buat filem ke apa, pertama apakah niat? Ya, niatnya apa? Mudah-mudahan bagus, niat yang murni. Lepas tu caranya betul tak betul, meaning syariah compliant, tak ada apa benda yang bertentangan ya, yang boleh membawakan syirik dan sebagainya. Yang ketiganya hasilnya bagus ke tidak, hasilnya. Jadi tiga perkara ni kena ditanya, niat, cara dan hasil. Sebab kita kalau nak berdakwah pun, kalau orang tak nak dengar, tak nak tengok pun tak ada kesan. Betul. Jadi mungkin mudah kalau dengan tengok kau ada dapat, ada satu amalan, kena azan untuk halau, ya, kena baca ta'awuz untuk halau ni, mudah-mudahan. Jadi dan semuanya akan dapat tindakan dengan yakin balik pada Allah. Kita baca doa tapi tak yakin ataupun tak betul, maka tak confident bacaan doa itu membesarkan Allah, tak ada kesan. Ya. So call hantu tu, jin tu pun senyum aja. Ajak baca ayat kursi pun tak betul tajwid. Jin pun ketawa kat kamu. Itulah. Itulah dia. Contoh. Yang benarnya dia. Contoh. Contoh. Okey, tu dia tadi. Bang, faham ke bang? Alhamdulillah, bagus. Maknanya ada pengajaran. Bagus. Cuma kenal watak je bang. Kalau boleh abang jangan suruh hantu. Apa dia? Pasal kita selalu kena orang bertikai kan bila kita buat cerita hantu kan. Jadi sekarang ni kita ada pakar, kita tanya betul-betul. Alhamdulillah Ustaz. Apa ni Datuk? Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih.
Aduh, sebenarnya dia orang Abang Ahmad Adham ni lah yang pungut kita orang dulu tu. Ya. Ajar kita orang macam mana nak bercakap. Daripada kita jadi manusia, ada yang jadi manusia, saya seorang jadi hantu. Macam ajak jadi manusia. Sampai sekarang lah Ahmad Adham tu berkesan. Tukar jadi hantu ya. Alright, banyak lagi kita nak sembang. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali lagi dalam Lawak Tak Lara. Lawak pun padat, ilmu pun dapat. Nabi bersabda, barang siapa yang nak yang membentuk satu rahim, akan kata orang tu dibuka pintu rezeki dan dianjakkan tarik ajal. Panjang umur. Maksudnya kalau kita tak gerkuk dengan adik-beradik ni, besar rezeki kita. Yes, rezeki makin murah. Keduanya dengan izin Allah, nyawa makin panjang, insya-Allah. Stay at home, stay tengok TV, lawak tak lago. Ya, lawak pun padat, ilmu pun dapat. Ya, itu dia. Masih bersama dengan saya Tu Zero, Ajak Zero dan juga Datuk Dr. Fazila Kamsa. Ya, Alhamdulillah makin handsome. Alhamdulillah. Nasib. Okey, Datuk, ini kita nak pergi klip kedua pula, Datuk. Klip kedua ni pasal katanya kedekut dengan darah daging sendiri. Itulah dia. Kedekut. Ada orang begini kedekut Tak ada, ni ada orang dia. Jom kita dengar. Assalamualaikum na. Waalaikumsalam. Ada hajat apa kau datang kemari, Yanusia? Saya datang nak minjam sedikit gandum lah, Kak. Gandum? Aku tak berani nak kasih kau pinjam gandum lah. Tapi nanti dulu, biar aku jumpa dengan Kanda Kasim Baba ya. Baik. Nanti Marjina, nanti biar makcik yang bawa ya. Baik. Ini air susunya Kanda. Kanda, istri Ali Baba mau jumpa sama kamu. Apa? Istri Ali Baba? Ya, Kanda. Apa mau pinjam lagi ke? Ya, Kanda. Panggil dia datang. Panggil. Baik, Kanda. Hari datang nak pinjam. Hari-hari datang nak pinjam. Gantung. Apa lang kau gantung besi sana? Waktu aku sedang bercakap, kamu turunkanlah itu besi. Nasib baik orang tak tengok. Oh, kalau orang ada tengok, aku malulah. Itu bukan besi, kayu lah. Baik, Tuan. Tu. Kau pergi makan dah. Baik, Tuan. Inilah. Hari-hari kamu punya muka. Hari-hari kamu punya muka sajalah. Kamu punya laki pemalas lah. Unta padang pasir pun tak ada malas macam kamu punya laki. Hari-hari datang mau pinjam. Hari-hari datang mau pinjam. Alia, kasihlah pinjam satu gantang. Baik, Kanda. Nanti. Kalau kasih balik 2 gantang. Baik, Kanda. Bodoh, Kang Bongkang. Butai tu itu, siapa? Nang betinang, butai. Mampu saja. Tapi tu kalau kita tengok klip tadi tu kan, apa komen Datuk bila kita tengok adik-beradik pun sebenarnya kedekut nak bagi pinjam walaupun adik-beradik sama perut tu. Itulah yang pertamanya, adik-beradik ni orang yang paling rapat dengan kita ya. Betul. Kalau kita mati mungkinlah yang akan mengurus jenazah kita, mungkin ada seorang jadi imam ya, solat jenazah ya kalau tak ada anak dan sebagainya. So lagipun bila kita buat baik pada adik-beradik ya, kita dapat 2 kebaikan. Kalau saya sedekah kat Ajak ya, ya you dapat pahala sedekah insya-Allah kalau ikhlas. Tapi kalau katalah ni adik saya, tapi takkan adik aku macam ni muka. Contoh. Jadi kalau saya beri pinjam sedekah pada adik, dia dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang nak yang membentuk satu rahim, akan kata orang tu dibuka pintu rezeki dan dianjakkan tarik ajal.
Panjang umur. Maksudnya kalau kita tak gerkuk dengan adik-beradik ni besar rezeki kita. Yes, rezeki makin murah, keduanya dengan izin Allah nyawa makin panjang insya-Allah. Jadi itu kebaikan kita berbuat baik ataupun sedekah pada keluarga kita. Dan lagi pun kalau kita nak bersedekah, ikut dia punya SOP ya, protokolnya ialah orang yang paling rapat dengan kita, adik-beradik yang miskin. Betul. Itu dulu. And then barulah jiran, and then kawan-kawan, dan makin jauh. Yang paling dekat tu yang paling afdal kita tolong. Itulah tu, kau kena tolong adik-beradik kau. Tengok tolong pun kau punya hidung dah nak jatuh tu. Bukan tidak. Bukan tidak mau tolong. Dah tolong pula. Meminta macam-macam. Abang kau tu kurus macam tak cukup makan, kau kena tolong lah. Tak tolong lah. Dah tolong Datuk. Mana abang saya? Kalau ada abang saya di sini, kau tengok. Masalah betul lah Itu orang masalah ni. dia dengan abang dia. Katalah tu ada pula anak beranak, ialah dia mampu. Tapi tak nak bagi mak bapak pinjam. Tapi bila mak bapak nak pinjam, kita bagi mak bapak pinjam. Mak bapak pula buat liat nak bayar. Tu macam mana pula tu? Wah, itu ada dua situasi ni ya. Okey. Pertamanya saya pernah terbaca satu hadis ni, kena cek dia, semua boleh Google dan sebagainya. Okey. Ya, sesungguhnya anak-anak dan harta anak-anak adalah kepunyaan ibu bapanya. Tapi janganlah pula mak bapak ambil kesempatan. Patut-patutlah ya. Kalau nak pinjam ke anak 100,000, anak pula kena ambil loan. Kalau lain lah anak dia memang gajinya sebulan 1,000 macam ajak ni kan, lebih kurang kan lebih 1,000 lebih. 100,000 kan lebih kan? Tak ada tu. Jangan LCDN tengok tu. Dia tak tahu ringgit ke rupiah. Dia belum tahu. Rupiah. Nasib baik. So memanglah kita afdal sangat menolong mak bapak sebab berapa banyak pun kita tolong mak bapak kita, terutamanya mak, takkan terbalas setitik pun susu mak. Jadi maaflah kalau nak tolong mak 50,000 100,000, kalau ada kemampuan, ada kemudahan, tolong. Ya, kalau mak dapat bayar bukan berharap, alhamdulillah kita pun perlukan kan. Betul. Tapi kalau tak bayar jangan ungkit lah. ungkit sebab ni mak kita. Sebab macam mana pun kita tolong mak bapak kita tak akan terbalas. Betul tu. Suka dengar Terus tu. macam menangis lah saya sini. Alright. Itu selain daripada kita orang, ada juga soalan daripada kita punya pemanggil ni tu. Ini ada kawan kita ni, dulu pelawak. Sekarang ni dia dah pencetus rumah. Dia suruh tukar bidang. Sebab dia rasa bidang tu layak untuk dia. Ya ke? Okey tu, ini kita nak bersama dengan Ali Putih. Assalamualaikum Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar je? Atu, Datuk, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Ustaz Ali. Ali. Astagfirullahalazim. Ya. Ali nak tanyalah Ali. Ya, Jak. Awak dah jadi champion Maharaja ni, tak nak tukar ke kota yang mahal sikit? Boleh kita video call. Bukan. Masalahnya, itu kat luar kuasa. Luar kawasan kan sudah menang, boleh beli antena sendiri. Menjak boleh rentan negeri ni, kita cuba rentan negeri. Ali, sekarang Datuk boleh dengar apa soalan Ali nak tanya? Apa kemusykilan yang Ali rasa? Sila ni. Ini soalan yang saya nak tanya sangat ni Tok kepada Datuk. Harap dapat Datuk jawab. Sebab saya rasa bukan saya seorang, ramai lagi kawan-kawan rakan selebriti yang terkena benda begini. Soalan saya Tok, bagaimana macam kami seorang selebriti yang orang mesej dan juga orang ingin meminjam duit kepada kami, dan kami nak beri pun serba salah, sedangkan kami sendiri pun tidak mencukupi. Dan orang menganggapkan kita ni mempunyai duit yang banyak. Macam mana nak jawab tu? Macam mana tu? Orang ingat kita senang, orang minta-minta kita, tapi kita pun sebenarnya susah kan tu. Ajak pernah kena tak, Jak? Alhamdulillah saya yang tukar minta tu. Tak, itu sebenarnya Macam mana tu? kadang-kadang muka orang ni, ada muka orang kaya macam Ali ni muka kaya. Alhamdulillah. Macam Ajak ni macam muka orang ni. Muka seken tu Ni memang. 8 asnaf ni muka. 8 asnaf tu. Jadi orang nampak muka kesian, muka welfare betul. Jadi orang. So okey, soalan Ali tadi. Saya Datuk. Muka dia tu? Saya pun nak juga. Kau kadang-kadang cari balik tadi kan. Kira Muka orang ada nur. Okey, macam mana tu? So kalau orang nak pinjam tu, ni 2-3 cara lah untuk melepaskan diri. Kita pun ada had kita kan. Pertamanya yang pernah saya buat lah, orang nak pinjam katalah 100, 1,000. Ya 1,000 kata kita memang tak ada, tak mampu, tak apalah. You nak pinjam 1,000 saya tak ada, tapi ni saya bagi 100, tak payah bayarlah. Lillahi ta'ala. Kita bagi setakat yang kita mampu lah, 50 ke 100 setakat yang mampu. Jadi kita bagi dengan tidak payah pinjam, tak payah bayar. Jadi sekurang-kurangnya dia pun tak hampa. Saya boleh tolong nasihat, boleh tolong cari kawan-kawan. Bagikan alternatif. Saya bagi duit ni saya tak mampu, tapi yang ni boleh. Kalau nak buat awak ketawa, nak geletek awak tu memang saya mampu. So
bagian satu ya. Yang keduanya itulah kita kalau nak ni tolong engkau pergi pada Atu. Atu tu memang kau kalau sekadar 1,000 dia tak pandang langsung, no problem. Wow. Kenapa saya tak apa contoh. Muka nampak kaya, muka nampak kaya. Jadi sekurang-kurangnya kita kalau tak dapat bagi pun kita rujukkan kepada orang yang boleh bantu. Okey. So sekurang-kurangnya dia tak hampa lah. So yang ketiganya kita betul terang. Saya ni nampak je handsome tapi memang tentang fulus memang tak berapa lulus. Betul. Jadi Ali agaknya Ali dengar Ali. Faham Ali? Faham. Betul terang. Jadi sekarang ni terus terang Ali. Balance baki akaun dalam simpanan berapa Ali? Berapa ni? Habis dah. Alright Ali, terima kasih. Terima kasih, Le. Terima kasih. Baik-baik jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harap Ali dapat lah penerangan tadi tu InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Ya, faham lah. Kalau tidak faham, bapak faham. Senang. Benar ke? Saya mau pergi ambil roti. Ambil roti dululah. Kita nak rehat dulu tu Sebab saya lapar. Roti apa benda yang ada? Ada macam-macam roti. Ya, ini dia. Okey, kepada anda semua sambil-sambil kita nak makan ni, korang jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Lawak Tak Lara. Lawak pun padat. Ilmu pun dapat, roti pun dapat. Sila datang. Kalaulah ada warisan tu, kalau boleh kita kembangkan lagi. Sebab sekarang ni ramai orang dia estate macam ni dia tak jadi jual tapi nak faraidkan pun berapalah nilainya. Yalah. Tapi dia buat macam homestay. Jadi artinya anak-anak dapat, cucu-cucu dapat. Ada benefit. Dia ada benefit. Kembali lagi dengan abang-abang handsome kat sini, abang-abang tu ya, benar. Kita babang lagi. Lawak Tak Lara. Lawak pun padat, ilmu pun dapat. Alright, Tok, kita nak terus dah ni. Ni kita nak sembang-sembang pasal harta pusaka pula tu. Sosiatif ini, sosiatif. Biasa harta pusaka gaduh-gaduh orang. Betul. Sampai buat sana buat sini. Betul lah dia. Ada yang sampai jadi gila. Macam saya bagi harta untuk pusaka ni bergaduh. Allah. Padahal harta tak banyak mana. Pasal besar pasu. Jom kita tengok. Kita tengok dulu. Tanah pusaka juga kan pasu tu. Uncle Lim tu. Along, Halo. anak arwah Haji Lasman. Ya, betul. Uncle Along. Lim dulu jiran ayah kan? Arwah Haji Lasman. Arwah buat apa sekarang Arwah kan? Kalau dah nama arwah dah meninggal, Uncle. Oh, patutlah WhatsApp dia tak reply. Oh, nanti dia reply sekarang. Lari, Uncle. Along, you bikin apa? Oh, I sekarang dah belajar luar negara. Jadi, I dapat kerja luar negara. Oh, Uncle. ya, man. Apa kerja? KFC kat Australia. Along, Wah dengan punya bapak banyak baik tau. Macam isi dengan kuku, aur dengan tebing, mikrofon dengan juri. Oh. Banyak ngam tau. Yelah. You apa mau buat ni semua barang-barang? Saya nak jual lah. Rumah saya dah duduk sana. Buat apa nak simpan rumah ni? Jangan jual lah. Rumah you kukuh lagi tau. Tengok rumah. Ini je tak kukuh. Janganlah. Ini banyak kenangan tau rumah you. Apa kenangan? Uncle tak ada kenangan lah. Itu rotan you tengok. Ini rotan yang banyak mengajar you daripada kecil tau. Bukan ajar you. Dengan I pun dia ajar tau. Mana? Kurang ajar punya Rasman. Oh, ya. Ini ada dia pukul tau. Oh, ya ke? Ini kenangan. Jangan cuai mah. Tak payahlah, Uncle. Buat apa nak simpan rumah buruk ni? Ada satu lagi ini. You tengok. Dia ada bagi surat tau. Untuk you baca tau. Untuk you bangga dengan you punya family tau. Ini rumah-rumah puaka you tau. Pusaka lah. Pusaka. Weh, Ramdan bin Rasman. Apa salah Uncle nak marah-marah ni? You kena jaga mah rumah you. Apa pasal you jadi macam ini? Pasal? Takkan tak ada kenangan pun. Apa yang ada kenangan? Ini. Dengan layang-layang murah ni ayah letak kat dinding. Kenangan apa? Layang-layang ni memang murah mah. Tetapi kenangan you mengejar layang-layang bersama ayah you yang mahal. You faham ke? Tak faham. Tak faham? You punya ayah dekat kubur sana. Kubur pun tak mau pergi. Rumah mau jual ke? Wah, tak boleh mencarut di atas pentas ni tau. Uncle, terima kasih Uncle ingatkan saya, Uncle. Saya rasa saya tak jadi jual lah. Saya kerja dekat KFC Malaysia, sudahlah. Bagus. You duduk Malaysia. You bangunkan Malaysia. Orang muda adalah aset negara kita, mah.
Tu yang kata ni. Tak tahulah, saya tak kenal. Jahat sangat nak jual rumah bapak dia. Garuk betul Macam anak sampai deraka harta. betul ya. Tok, kalau kita tengok tu kan, bila pasal harta pusaka ni kan, dalam agama ni Tok kan, memang sebenarnya sentimen ke ataupun tradisi semata-mata pasal harta ni? Iyalah, kadang-kadang harta pusaka ni jadi kata orang tu pengikat kepada anak-anak yang ada. Kadang-kadang rumah mak ayah tu kalau adik-adik ramai kan, mak ayah dah tak ada, rumah itu yang adik-adik semua datang berkumpul baik pada hari Time perayaan, hari raya dan sebagainya. Menyatukan. Rumah jadi penyatuan. Kalau tak ada rumah nak balik kadang-kadang jadi makin renggang. Betul. Itu satulah. Tapi kalau macam kes tadi tu, dia dah memang awak sebagai pandai pusaka pada awak. Memang hak awak dah. So anak tu nak buat apa pun tu boleh. Boleh saja. Ikut dia lah. Itu pulang pada dia sebab hak dia. Tetapi seelok-eloknya kalaulah ada warisan tu, kalau boleh kita kembangkan lagi. Sebab sekarang ni ramai orang dia estate macam ni dia tak jadi jual tapi nak faraidkan pun berapalah nilainya. Yalah. Tapi dia buat macam homestay. Jadi artinya anak-anak dapat, cucu-cucu dapat. Ada benefit. Dia ada benefit. Dia dikembangkan lagi. Kalau nak jual boleh. Bak kata seorang guru saya, nak jual rumah ni boleh, warisan ni dengan syarat tukar dengan harta lain. Jadi yang lebih baik dan berkembang ya. Akhirnya semua adik-beradik dapat, kalau adik-beradik ya, dan anak cucu akan dapat. So kalau itu jauh lebih baik daripada jual saja. Itu kalau ada tanah lah. Kalau macam saya dekat kampung, tanah tu reserve kerajaan. Kerajaan suruh duduk situ untuk buat penempatan. Tapi kalau harta tu boleh rebut tak? Sebab itu harta kerajaan. Kan kerajaan punya. Dah cakap tadi Rizuk Iyalah, kerajaan. tapi kerajaan suruh kita duduk situ buat kampung. Yalah. Lepas tu kalau dah ni tanah tu kita boleh rebut. Tak boleh. Itu masih hak kerajaan. Yang betul tu. Okey, iyalah. Macam mana pula Datuk kalau kewajipan kita untuk negara, macam contoh macam saya jadi polis lah. Boleh Kewajipan kerja boleh jadi. bolehlah polis penyamar. Macam mana pula dengan kewajipan kita menjaga negara dan bangsa? Adakah betul-betul wajib dalam Islam? Yalah, ini sebenarnya tanggungjawab kita untuk kata tu masyarakatnya, sebab masyarakat manusia ramai ni dia kena ada negaranya, ya, ada negaranya. Kita orang Malaysia kena ada negara Malaysia. Jadi kalau kita tak ada negara, macam mana kita nak duduk dengan aman damai? Jadi kewajipan kita untuk menjaga tempat kita bermastautin itu satu kewajipan. Ya, malahan kalau kita menjaga rumah kita pun, barang siapa yang menjaga rumah dan hartanya sampai terbunuh, maka dia mati syahid. Mati syahid, ya. Kita kena pertahankan, jangan bagi orang masuk dalam kita punya negara. Nah, sebab memang sekarang tengah lockdown pun. Okey, kembali lagi dalam Lawak Tak Lara. Lawak pun padat, ilmu pun dapat. Saya mau pergi ambil apa lagi? Tak ada. Okay. Silakan Datuk. Allah Akbar. Ini betul ya, bukan plastik ya. Betul. Kewajipan kita berbuat baik pada jiran. Malahan ramai ulama bersangka kita, ya, jiran yang rapat tu lebih rapat daripada adik-beradik sini yang duduk jauh. Ya, kalau kita pening sakit dan sebagainya, jiran yang tolong. Betul. Ya, kalau kita mati pun yang pertama datang jiran, bukan adik-beradik. Adik-beradik mungkin kat Johor, kat Kelantan, katnya, tapi yang kat KL ni lah contohnya yang akan datang. So jiran ni sangat-sangat penting. Terima kasihlah Mak Jah, Mak Long, Pak Ngah, Pak Long. Masih kekal depan TV tengok Lawak Tak Lara bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Datuk okey lagi tu Okey, alhamdulillah. Okey, Tok, kita nak pergi fasa baru pula. Ni cerita pasal jiran ni tu. Kenapa jiran? Jiran macam-macam Datuk. Ada jiran baik, ada jiran bergaduh. Ni kita tengok apa kisah jiran ni. Ini kalau saya dapat jiran begini, jaga dia. Ya. Ayah, apa ini gaduh-gaduh? Sekarang sudah mau pagi tau. Jangan bisinglah pergi tidur. Ini perempuan banyak busuk. Sama dia saya cakap, sama saya dia banyak marah. Ini pikir tengok, kita punya anak ada berak. Saya sama dia cakap, itu saya anggap buang. Dia tak mau. Saya sendiri anggap buang terdapat sayang punya besar. Kamu lihat, itu anak, saya ada tendang, saya punya muka ada kena. Itu pasal saya banyak marah sama dia. Tai punya pasal pun mau gaduh kah?
Pergi cuci sudah hilang lah. Pergi tidur ayah. Dia banyak dikirin, Cik. Dia punya kepala batu besar ada duduk. Cik, tak boleh dengar saya cakap, Cik. Aci, ini ayah sudah baik. Aci lagi mau gaduh ke? Dah baiklah ini macam. Pergi tidur. Lain Cik, sembilan. Apa tu? Mama, ya, Ma. Ya, Mama. Asarin. Ya, Ma. Ya, Mama. Aja. Ya, Mama. Ya, Mama. Ya. Ya, Mama. Wah. Boy. Kalau dapat jiran macam begini sebenarnya meriah. Macam-macam benda yang kita boleh belajar tau. Betul. Sebab saya suka kalau jiran macam-macam kerena. Tapi tadi kita tengok walaupun dia berlainan bangsa, ada juga dia keluar yang nasihatkan tu bujang pula. Boleh tak Datuk cerita, kongsikan sikit macam mana sebenarnya adab kita nak berjiran, hidup berjiran ni? Itulah saya takut sangat bila Nabi berpesan ya, tak beriman ataupun lemah iman lah ya. Siapa tu orang yang tak beriman tu ya Rasulullah? Orang yang jirannya tak selamat daripada kejahatannya. Maksudnya kita ya mengacau jiran ya, wajahan, mengata mengumpat, jiran kita tak aman. Asbab kita, maka kita memang orang tak beriman ataupun tak kuat iman kita. Jadi artinya kewajiban kita berbuat baik pada jiran. Malahan ramai ulama bersangka kita ya, jiran yang rapat tu lebih rapat daripada adik-beradik sendiri yang duduk jauh. Ya, kalau kita pening sakit dan sebagainya, jiran yang tolong. Betul. Ya, kalau kita mati pun yang pertama datang jiran, bukannya adik-beradik. Adik-beradik mungkin kat Johor, kat Kelantan, katnya, tapi yang kat KL ni lah contohnya yang akan datang. So jiran ni sangat-sangat penting. Dan kita kena wajib berbuat baik pada jiran, sama ada muslim ataupun non muslim. Jiran saya bagus lah, alhamdulillah. Jiran saya dekat yang saya duduk sekarang ni memang bagus. Kalau macam jemuran, kain sejemuran saya tak sempat angkat, dia tolong angkat bawa masuk dalam bilik. Rumah dia. Itu tapi rembat baju tu, rembat baju. Saya yang buat. Okey. Baju cantik. Tapi tu, kau buat kenduri semua kat rumah, tengok tak ada pun jemput jiran-jiran. Ada, tapi jiran saya sibuk. Macam mana kalau buat kenduri, wajib kita jemput jiran? Yang afdal lah. Yang afdal kalau kita buat kenduri. Kenduri tu untuk apa? Untuk kita kata tu kesyukuran ya, dan juga untuk menjamu. Di samping kita berdoa, ya, kita menjamu juga jiran tetangga. Dan yang paling afdal kita jamu ialah jiran yang terdekat dululah. Tu sebabnya kalau kita tak jemput jiran terdekat, timbul fitnah. Orang kata, kenapa semua datang jiran tak ada? Gaduh ke apa ke? Ataupun dia ni jenis yang pilih bulu. Kalau dah banyak bulu macam ini, ya, so mungkin biasa. Contoh lah. Yang macam gini tak jemput pun datang ni tu. Ini tak payah contoh, memang ada dah. Tapi saya pernah dengar, minta maaf Datuk, saya pernah dengar jiran ni dia punya ukuran daripada depan belakang 40 km. Berapa? 40 buah rumah. 40 buah rumah, 40 km sampai itu jauh tu. Ya, berapa ribu rumah? Besar taman kau. 40 buah rumah ya, kanan kiri depan belakang. Itu dia kalau duduk kat flat macam mana, ataupun kat kondo yang atas bawah, depan belakang kiri kanan. Macam mana tu? So kira 40 jugalah. Kira 40. Takut 40 atas, 40 depan, 40 kanan. Yes. Itu semua jiran kita. Jiran kita sebab dah rapat. Okey, macam ni saya pernah pergi rumah ni, orang yang call kita nak tanya soalan ni. Pernah pergi. Rumah dia dengan jiran-jiran dia pun semua rapat. Semua kenal rumah dia ni. Oh ya? betul. Orang baik atau orang baik. Siapa lagi kalau bukan Abang Jaafar On. Assalamualaikum Abang Jaafar. Sihat ke? Waalaikumsalam. Kuning Abang Jaafar hari ni. Siapa raya ke ni? Khabar semua. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Okey, saya nak bertanya dengan Ustaz ni boleh? Boleh. Silakan kawan. Saya ada jiran saya ni, kiri kanan, depan belakang ni semua dia baik-baik, semua belaka. Alhamdulillah. Jiran yang sebelah kanan rumah saya ni ialah bangsa orang non-Muslim. Okey. Tapi saya nak bertanya, sebenarnya dia tu membeli anjing atau benda-benda yang bukan-bukan kan? Dia memasak tu kadang berbau, lepas tu kadang bauan tu mungkin kita tidak berapa biasa kan, dan boleh memual-mualkan kita. Bagaimanakah begitu akan merosakkan hubungan ataupun merosakkan kita punya selera makan kita, ataupun macam mana?
Itulah yang Ustaz. Baik, terima kasih Abang Jafar Wan ni. Bagus ni. Ni kawan-kawan baik saya ni dah sejak muda dulu. Oh, ya ke? Kau orang macam apa dulu? Lebih kurang lah. Kami kan sama handsome kan sama handsome. Ada keronsong itu tidak tahan. Itu dia lebih sikit. Keronsong. Janganlah, saya kan baru belajar kan. Yelah. So, ini soalan yang sangat penting dan ini berlaku kat Malaysia ni ya. Kita ramai kita yang ada jiran yang muslim non muslim. Jadi kita pertama-tamanya kita kena ingat hakikat ya. So sebenarnya bila kita nak mencari rumah kata Nabi ya, pesan kat kita ulama-ulama pesan, carilah siapa jiran-jiran kita dulu. Kalau ada peluang untuk memilih ya, cari siapa jiran-jiran kita. So jiran-jiran yang dapat membantu kita untuk lebih taat pada Allah ya, selamat dunia selamat akhirat. Okey, kebetulan pula kita ada jiran yang non muslim. Kena ingat bahawa kita kena ingat lakum dinukum waladin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Jadi artinya kita kena meraihkan dan menghormati mereka, menyantuni ya, dengan tidak kata orang tu sampai berpecah hatilah, mempelikirkan, jangan mempelikirkan dan berbuat baik pada mereka pun, mendoakan mereka pun kita dapat pahala. Paling kurang pun kita doakan mereka akan dapat hidayat. So apa yang soalan Jafar On tadi, kalau boleh kita doakan mereka dulu agar kalau mereka nak makan ke nak buat satu kegiatan keagamaan jangan sampai melampaui batas, jangan sampai mengganggu gugat jiran-jiran. Kita kena doakan sebelum dapat nasihat ya. Kalau ada peluang kita nasihatkan, terangkan. Kebanyakan jiran-jiran kita non muslim ni mereka buat sesuatu sebab mereka tak faham. Mereka tak faham. Tapi dan yang saya faham lah, saya campur dengan ramai mereka ni, bila kita beri perangan hampir semua kata oh sorry awak tak tahu. Kita tak tahu. Bila mereka dah tahu, mereka akan respect kita. Boleh terima. Dengan syarat kita berbuat baik lah. Kalau hari raya kita hulurkan kuih, dia tengok Chinese New Year, dia hulurkan buahnya macam-macam, kuih bulan dan sebagainya. Memang so kita buat baik ya. Semua kita buat baik. Berbuat baik satu, keduanya doakan dia ya, doakan bila kita doakan mereka, Allah akan bagi hidayah pada mereka untuk mereka bertindak seperti yang kita harapkan. Tak apalah, selagi dia masak-masak dia hormat, masih lagi masak dalam rumah tak melampaui batas tak apa. Jangan dia dah letak kuali depan rumah, time tu call balik. Tu call bomba dulu, bagi makan dekat dia. Ini chef ni memanglah. Ini pandai sedap masak ni. Terima kasih Abang Jafar. Saya baru tahu lah kita kena memilih sebelum pindah rumah, kita kena tengok kalau ada kesempatan sebaik-baiknya tengok jiran kita siapa lah. Tapi masalahnya kadang-kadang bank tak bagi kita pilihan. Ya betul lah. Itu yang buat geram kadang-kadang. Itu pun ada anugerah tu. Ada kebaikan tu, ada hikmahnya. Maka ada peluang untuk berdakwah. Itulah, tapi itulah bank yang selalu sangkut. Dah lah, kita rehat dulu. Tengah hati nak adjust dengan bank ni. Balik lagi dalam lawak tak lara. Lawak pun padat, ilmu pun dapat. Dapat pinjam loan. Saya teringat pesan Imam Syafi'i. Kita kalau nak tegur orang, barang siapa yang menegur orang di khalayak ramai, itu bukan menegur tapi memalukan. Macam tu lah. Dia cakap apa orang ramai. Tapi kau kalau nak pakai seluar kena duduk. Jangan pakai seluar sambil berdiri. Seluar dalam. Ya, banyak ilmu dalam lawak tak lawak kita dapat hari ni tu. Betul. Kamu yang dekat rumah tu jangan mau pergi mana-mana. Kita tak habis lagi tau. Hormat sikit Saya cabut kamu punya wayar TV rumah itu belum tahu. Okey. Kembali dalam lawak tak lako, ilmu pun dapat, apa dia? Lawak pun padat. Ya. Lantarlah. Okey, kita masih bersama dengan saya Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Okey Tok, ni kita dah masuk klip terakhir dan ni Tok. Ada satu watak yang biasa kita lihat dalam kehidupan sebenarnya. Ada role dia. Anda tahu watak macam mana? Jom roll sikit. Assalamualaikum Pak Lurah. Apa ni? Wang besar. Berhenti situ. Macam fanfare tak laku aja. Tengoklah. Itu Kailansi buat ini. Tak boleh. Kalau akulah jadi ketua kampung ni, aku buat lebih besar lagi. Betul. Ini warung-warung semua tak ada. Aku buat restoran. Betul tak? Tengok. Pak Lurah tu mencari jalan aja nak menjatuhkan aku tu. You keep saying you got something
bakal macam tu. Tak bermoral nak cok. Tentu mak bapak tak ajar. Tengok bakal macam tu. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Woi, sampai. Kamu. Kau itu nampak tak ada Keep lying when you ought to be truthing. Ini orang cakap mengata dulang paku serpeh, mengata orang dia yang Lebih. itu padan muka dia. Pandai berbahasa ya. Saya baru Google tadi. Macam mana? Kalau kita tengok tadi Emma Juli, dia masuk tu dia berkempen ni, dia kutu kampung kan. Tapi dia kempen, dia burukkan orang. Dia kata dia akan buat lagi bagus kalau dia ada jawatan tu, kalau dia lebih lah. Betul lah. Selalu kita dengar ya. Selalu orang pesan, baik asatizah ke orang tua ke, ya, orang yang beriman, orang yang taat pada Rasul dan sebagainya, ialah orang yang ya kalau cakap yang baik-baik. Kalau tak boleh cakap yang baik, kita patut diam. Pandainya. Ustaz tu. Bukan sebab dulu dekat sekolah cikgu suruh saya diam. Tapi dia diam bukan sebab baik. Tak tahu. Itulah. Kita kalau cakap yang elok, ya, ataupun diam. Dan yang selalu kita dengar, yang baik hebah-hebahkan ya, yang buruk sorok-sorok ya. Itu dua. Itu yang ketiganya, itu dia. Saya teringat pesan Imam Syafi'i. Kita kalau nak tegur orang, barang siapa yang menegur orang di khalayak ramai, itu bukan menegur tapi memalukan. Macam tu lah. Dia cakap apa orang ramai. Tapi kalau kau kalau nak pakai seluar kena duduk. Jangan pakai seluar sambil berdiri. Seluar dalam. Kalau pakailah, kalau pakai. Jadi seorang-seorang. Tak adalah kita rasa malu. Tak malu. Itu cara menegur. One by one. Bukan cakap khalayak ramai. Itu memang berdosa sebab memerlukan orang. Walaupun dia cakap tu betul, tapi memerlukan orang memang berdosa. Okey, maknanya tak boleh tu macam itu. Jangan burukkan orang lain kalau nak kita nampak bagus. Tapi kalau macam dia macam salahkan orang tua dia. Macam dia cakap tadi tu kan. Ya apalah orang tua dia ini tidak mengajarkan dia ini apa ini bagus dia ini tidak lahir dalam mak bapak tak ajar ke pakai seluar pendek-pendek ni? Samalah. Itu dia memalukan orang tu. Memalukan orang di ramai raya. Kalau nak tegur budak perempuan tu pelan-pelan lah. Jangan salahkan mak bapak dia. Jangan salahkan mak bapak. Okey. Kadang-kadang mak bapak ini dah tegur. Lepas tu tak dengar. Macam saya. Tapi mak bapak saya tegur, saya tak dengar. Itulah, kau pakai skirt ke? Bukan skirt. Okeylah. Jadi tu rangkuman semuanya. Kita ni hidup, kita jangan berkata buruk pada orang lah tu ya. Betul. Kita kena buat yang baik-baik. Sebab kalau dia patah balik ke dia, ya bila kita mengata orang, kita akan patah balik ke kita, orang akan kata kita. Okey. Itu walaupun pendek tapi berpadat pula aku nak cakap. Penuh dia punya nasihat dia. Okay. Jangan buat orang apa orang cakap, orang putih cakap, what you give, you get back. Back. Free gift. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah tu. Sama syukur alhamdulillah. Terima kasih. Kalau ada jemputan dia datang lagi tu ya. InsyaAllah. Kalau ada kuih macam ni okey datang. Okey, minggu depan kita akan bersama lagi dengan banyak lagi penceramah-penceramah dan juga ustaz-ustaz yang ada punchline power. Siapa dia tu? Hai. Yang bahagia Ustaz Haryanto Rizal Rockman. Ini pun bukan calang-calang juga. Ustaz Harry sama dengan Ustaz Harry Potter. Okey, jumpa lagi dalam Lawak Tak Larok. Lawak pun padat, ilmu pun dapat. Okey, pakcik boleh bangun? Boleh Datuk, pergi, tengok Datuk pergi ni. tidur apa semua. Warung kita orang. Datuk dulu. Boleh ni. Memang hebat ni. Mana dapat ni ya Allah. Datuk nak tengok motor ni. Datuk motor ini kita jual. Ya Allah cantiknya. Sekilo 17 tu. Kalau Datuk nak pergi ceramah kan Datuk. Sampai tak tahu lah ni Tak tahu lagi. Aduh. Kita pergi belakang lagi banyak motor. Macam-macam motor ada. Alhamdulillah. Ya Allah. Kemas nanti Ani, kemas Ani.